Antara arahan Allah dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sampai habis. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman. Arahan ni untuk orang-orang yang pegang tanggungjawab. Siapa tuan yang pegang tanggungjawab? Ayah yang paling banyak. Paling banyak ayah, suami. Allah Ta'ala panggil kita dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian wa ahlikum, dan ahli keluarga kalian, nara, daripada api neraka. Tanggungjawab siapa? Ayah. Untuk memastikan anak-anak tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dosa paling besar tuan yang paling banyak manusia boleh buat? Paling besar, dosa yang paling besar, yang paling banyak dilakukan oleh manusia pada hari ini dan hampir ada di dalam setiap rumah, ialah dosa meninggalkan solat. Tinggal semayang, tak usah sembang lah. Tuan-tuan, tera kita main masjid ni, saya yakin ni kita main masjid ni pun masih ada anak-anak yang tidak mengerjakan solat. Semayang ni dia tajuk khas, panjang, sejam 30 minit, tajuk dia aja. Betapa Nabi kata ke aku, kalau boleh nak bakar rumah kalau orang tak main semayang berjemaah. Nabi kata pemisah di antara Islam dan kufur ialah solat. Pemisah di antara Islam dan kufur ialah meninggalkan solat. Tinggal solat terus masuk belah noh. Sebab tu mazhab Hambali, mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, orang yang meninggalkan solat dihukum sebagai kafir. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikebumikan di perkuburan Islam. Besar, semayang ni besar. Solat. Dan di Malaysia, untuk pengetahuan kita semua, seperti mana yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz lain, di Malaysia 80 hingga 85% umat Islam di Malaysia tidak mengerjakan semayang. Tuan-tuan buka lah internet, tengoklah mana-mana kajian pun, tuan-tuan akan tengok paling rendah 80% statistik. Amai tuan-tuan, baru semayang. Allahu Rabbi. Tuan-tuan pelas satu lagi je dosa, tak payah tambah lagi 13 dosa lain. Solat plus zina. Habis. Hancur terus masyarakat. Tajuk zina, kalau saya bentang kat tuan-tuan, lah juga tuan-tuan balik cek anak-anak. Saya rasa tuan-tuan akan start motor balik cek anak terus, kalau bentang tajuk zina. Ni tajuk zina tak mau cakap ke? Semayang dulu. Sebab sembahyang yang baik, sembahyang yang sempurna, sembahyang yang diterima oleh Allah akan mencegah diri orang yang semayang itu daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, budak kalau dia buah terang mana pun, tapi kalau dia semayang, buah dia ada had. Percayalah. Buah macam mana ustaz? Alah, buah balik lambat, 12.30 baru malam baru balik. Buah isap rokok, buah suka melepak. Budak kalau dia buah terang mana pun, kalau dia semayang, jahat dia ada perenggan insya-Allah. Tapi kalau budak tu dia jahat, dia campur dengan tak semayang, maka jahat dia tidak bersempatan. Saya cakap atas dasar saya pernah berjumpa dengan lebih 100,000 pelajar remaja.
Sampai hari ini hampir semua universiti panggil saya ceramah. Alhamdulillah, hampir semua. Perlis sampai Sarawak. Bulan ni UiTM Shah Alam. Hampir semua. Saya dah jumpa ratus ribu anak-anak remaja. Bila saya masuk ceramah di sekolah menengah, saya akan tanya beberapa soalan sebelum mula ceramah, antaranya semayang. Dan tak pernah saya jumpa sekolah menengah yang 50% pelajar dia solat, tak pernah. Bila kita baca kajian universiti, kajian orang perseorangan, kajian dalam internet, tuan-tuan boleh tengok banyak kajian. Bila mereka sebut 80% orang Islam Malaysia tak semayang, 85% umat Islam Malaysia tak solat, benda tu dapat dibuktikan. Kita sendiri buktikan. Bila kita tanya, Allahu Akbar, betul ya rupanya memang tak semayang. Apa lagi kebaikan yang kita harapkan daripada seorang anak yang tidak mengerjakan semayang? Maka tak ada kebaikan. Sebab satu orang manusia bila dia tak semayang, dia buatlah 1000 kali umrah, dia bacalah Quran sehari 30 juzuk, dia bersedekahlah sebulan 50,000 pun, nescaya kesemua ibadat dia tidak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa kunci Allah terima semua jenis ibadat? Salat. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail, ni cerita tak sah, sikit je. Waktu Nabi Ibrahim tinggal anak dia Ismail, dia nak balik pergi ke Palestin. Tinggal Ismail, tinggal Hajar. Ismail masih menyusu. Biwadin ghairi dhi zar'in, di suatu lembah, iaitulah kota Mekah, yang kata Al-Quran bukan sahaja pohon tidak ada, zar'in bermaksud rumput juga tidak tumbuh di kota Mekah pada ketika tu. Pohon renek, tuan. Betapa kering kontangnya kawasan Mekah ketika itu, zar'un pun tidak tumbuh, pohon renek pun tak tumbuh. Tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim tinggal, hilang je Ismail dan Hajar daripada pandangan, rupa-rupanya dia pun, Nabi Ibrahim pun tak tahan. Ayah, tuan-tuan, ayah. Nabi Ibrahim bukan robot dan Nabi Ibrahim bukan malaikat. Dia ayah dan dia manusia. Dia tak tahan, dia berhenti. Lalu dijulangkan kedua-dua tangannya ke langit. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan doa itu dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah rakam doa tu. Ayah hak depan tak sat, dia tak kata apa ni. Waktu depan Ismail, depan Hajar, dia duk kontrol je. Bila dia jalan sikit hilang je, dia julang tangan. Dia kata, Rabbi, ya Allah, aku sudah melaksanakan arahanmu meninggalkan anak dan isteriku di suatu tempat. Bukan saja manusia tak ada, binatang tak ada, pokok tak ada, ayam setitik pun tak ada. Inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus salah. Apa tuan-tuan? Nombor satu yang Nabi Ibrahim minta dengan Allah ialah, ya Allah, jadikanlah anak dan isteriku di kalangan mereka yang mendirikan solat. Penting tak solat tuan? Sepatutnya nombor satu Nabi Ibrahim minta apa dia? Makanan, minuman, perlindungan daripada binatang buah. Kalau ada lalu sesat, harimau kau apa lalu belah situ. Tetapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim, hak ni ayah-ayah ambil perhatian. Kalau ada anak-anak yang masih belum melakukan solat, pulun sebelum kita pejam mata, pulun habis-habisan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, habis-habisan.
Kata Nabi Ibrahim, doa pertama yang Nabi Ibrahim minta, Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, satu je aku nak minta, jadikanlah mereka di kalangan yang orang-orang yang mendirikan solat. Sebab Nabi Ibrahim tahu bila orang itu mendirikan solat, benda solat itu akan menjaga dia dari segala kejahatan dan juga segala kecelakaan. Nabi Ibrahim tahu kenapa dia minta anak dan isteri dia supaya Allah bagi kekuatan untuk salat. Nabi Ibrahim nak ajak bahawasanya salat yang boleh memberikan ketenangan kepada kehidupan isteri dan anak dia. Nabi Ibrahim nak ajak bahawasanya salat yang akan menjamin bahawa anak dan isteri dia akan dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia doa liyuqimus salah. Bukan dia kata, ya Allah nak minta satu je, rumah sebilik tak apa dah, ada belayak ti'ih apa semua, lepas tu tak minta apa dah. Patutnya hak tu lah. Maka kita kalau hari ni, malam ni, ada anak kita 2-3 orang ustaz, besar-besar dah ustaz, umur 20 lebih lah. Nak suruh apa ustaz, dia pun ada anak dah tapi tak semayang. Kita tahu anak kita tak semayang, dan anak kita sudah ada anak, bermaksud cucu kita juga nanti tak semayang. Allahu Akbar. Orang bina keluarga, anak cucu cicit masuk syurga. Kita bina keluarga, anak cucu cicit keturunan kita semua hak jenis tak masuk syurga. Wal'iyadzubillah. Nak doa apa ustaz, besar belakang dah, kerja dah, pakat ada anak dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Zakaria alaihi salam ajak kita. Ni Nabi Zakaria pula, kita tengok Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni Allah uji dia macam Nabi Ibrahim, tak ada anak tapi dia dahsyat lagi. Apa dahsyat dia? Nabi Zakaria alaihi salam sudahlah sampai tua tak ada anak, isteri dia memang mandul. Ni Allah sebut dalam Quran ni, bukan kita sebut. Isteri Nabi Zakaria Allah jadikan aqim. Aqim ni mandul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa Nabi Zakaria ini husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semenjak muda berkahwin, dia tahu isteri dia mandul, dia tetap mohon kepada Allah, Rabbi la tadharni fardan. Macam mana ayat dia? Ayat Nabi Zakaria mohon zuriat. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ada ayat tu. Ya Allah, janganlah tinggal aku tak ada waris. Nabi Zakaria, sehinggalah uban memenuhi kepala Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria masih melantunkan doa yang sama. Dalam keadaan dia tahu dia dah tua, isteri dia dah tua, campur pula satu lagi. Sebenarnya isteri dia daripada muda pun memang tidak melahirkan anak. Tetapi keadaan dan suasana itu tidak menjadikan Nabi Zakaria berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah keajaiban berlaku. Ni kata doa ni tuan-tuan, doa. Berdoalah kerana ia adalah ibadah kalian. Walaupun benda yang kita minta tu agak-agak pada pandangan mata manusia dia adalah mustahil, tetapi selama mana benda yang kita minta itu adalah ibadah, benda yang baik, mohon anak kepada Allah, mohon ya Allah bagilah anak ya Allah. Nabi Zakaria kata, ya Allah janganlah tinggal aku atas muka bumi ni tak ada waris, bagilah seorang anak soleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah makbulkan doa Zakaria alaihi salam. Malaikat mai bagi tahu, wahai Zakaria, isteri Nabi Zakaria duduk belakang tirai. Malaikat mai, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, Allah suruh buat mai berita gembira, Allah nak bagi anak kepada kamu, nama dia Yahya. Tergelak-gelak isteri Nabi Zakaria duduk belakang ni, tergelak sampai dengar ke depan. Dia tergelak lah, dia dah lah umur dah.
Dia pun dah tua, Nabi Zakaria pun tua, dia dah mandul daripada muda pula. Dia kata macam mana lah nak boleh anak kami ni tua kan. Malaikat tu jawab, begitulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki sesuatu, Allah akan buat sesuatu yang Allah kehendaki. Akhirnya isteri Nabi Zakaria mengandung bersama dengan Nabi Zakaria lah, mengandung, dapat anak dinamakan sebagai Yahya, Rasul pula. Allahu Rabbi. Dengan sebab tu Nabi Zakaria dan semua Rasul ajak kita teruskan meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah anak kami di kalangan mereka yang mendirikan solat. Terus minta. Ramai orang tuan-tuan belah tahun dia minta. Setelah dia berputus asa setahun dua, kemudian Allah Ta'ala tunjuk semua hak dia minta jadi ke anak dia. Hak berubah. Tuan-tuan, berapa ramai keluarga, ni bukan contoh hak berlaku. Berapa ramai keluarga 12 tahun, ada satu keluarga 12 tahun anak dia nakai. 12 tahun. Dadah apa yang anak dia tak ambil? Perempuan mana yang anak dia tak bawa daripada muda ni? Tapi si mak ni yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak berhenti berdoa, tak berhenti berdoa, tak berhenti berdoa, tak berhenti berdoa, sampailah mak ni berasa macam putih asa. Bila dia rasa putih asa, waktu tu Allah bagi anak tadi berubah. Subhanallah, berubah. Boleh berubah tuan, semua dengan kekuasaan Allah. Kalau wanita mandul pun Allah boleh bagi lahirkan anak, ni apatah lagi anak kita yang memang boleh jadi baik. Maka diajar oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.